Di manakah silapnya, di mana kita sedia maklum ya, kredit komuniti ini bertujuan untuk membantu masyarakat kita yang terdesak, tetapi sekiranya ada yang berlagak seperti Along, apakah hak kita dan adakah terdapatnya beberapa perkara yang mungkin kita tidak jelas sebelum melakukan pinjaman itu. Baik, kita terus memperincikan apakah hak kita dan bagaimana untuk mengenal pasti red flag atau perkara yang tak baik yang dilakukan oleh syarikat-syarikat tertentu ini. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Mungkin sedikit sebanyak pengenalan. Kita dah dengar sedikit sebanyak apakah kegunaan ataupun fungsi kredit komuniti. Tetapi dalam dunia ini di mana kita melihat begitu banyak jenis pinjaman, mengapakah kredit komuniti diwujudkan untuk masyarakat kita dan adakah terdapatnya sesetengah perkara yang perlu kita tahu apabila kita mendengar situasi dan kes di mana ada yang berlagak seperti Along. Bagaimana, Doktor? Ya, pertama sekali kita kena faham kredit komuniti ini dia satu bentuk perkhidmatan kewangan lah, dan dia diperkenalkan sebab kita nak membantu mereka yang tidak dapat akses kepada instrumen ataupun produk-produk kewangan di bawah institusi kewangan biasalah. Jadi suatu bagi mereka yang mempunyai masalah ini disebabkan oleh banyak faktor lah. Mungkin telah pun disenarai hitamkan, situs pun tak cantik, DSR tak lepas, ataupun mungkin tidak ada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat ataupun mengambil pinjaman dan sebagainya. Jadi itulah tujuan kredit komuniti ini diperkenalkan. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni pun kredit komuniti ini sudah lama dan dia dijenamakan semula lah pada tahun 2019, dan kita tahu tujuan ia pun dijenamakan adalah bertujuan supaya mengelakkan apabila pihak-pihak yang tidak dapat akses kepada produk-produk kewangan dalam institusi kewangan, dan kita lihat selalunya mereka akan beralih kepada Along, kepada syarikat-syarikat pemberi pinjaman yang tidak berlesen lah. Okey, jadi kredit komuniti ini, di sanalah kepentingan kredit komuniti ini untuk membantu dari segi mengatasi masalah kredit mereka. Baik, apa yang Doktor sebutkan tadi, maksudnya peranan syarikat kredit komuniti sangat-sangat penting untuk membantu mereka yang mungkin ada sedikit kekangan untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi Doktor, dalam situasi ini kan kita melihat kredit komuniti ini atau syarikatnya tidak diselia di bawah bank negara tetapi di bawah KPKT. Adakah ini sedikit sebanyak memberikan satu kesukaran untuk mengenal pasti tata cara yang dilakukan oleh setiap syarikat ini dalam memberikan pinjaman wang? Dan pada masa yang sama, adakah terdapat grey area yang kita sebagai peminjam ini perlu tahu apabila berunding dengan satu syarikat kredit komuniti, Doktor? Ya, ini satu soalan yang agak mencabar. Okey, pertama sekali kita kena faham bahawa dalam konteks kredit komuniti ini dia melibatkan dua pihak. Jadi kita pun sedar sememangnya mereka yang mencari produk ini ataupun yang pergi ke kredit komuniti ini, kita tahu keadaan mereka ni selalunya yang dah terdesak memerlukan kewangan. Jadi pada ketika inilah kita tak tahu apakah perundingan antara kedua-dua pihak ini yang menyebabkan ialah perkara ini telah pun mungkin dipersetujui, dan mungkin di masa akan datang tu ada mungkin banyak implikasi yang mungkin tidak dinampak lah. Jadi sebab itu kita perlu faham perkara ini. Dia melibatkan dua pihak, dan kita tahu pihak yang nak buat pinjaman tu sememangnya dalam keadaan yang terdesak. Kita nak cuba melihat bagaimana ia boleh diperbaiki. Saya fikir apa yang disebut tadi tu juga bergantung kepada apa yang sedang dilakukan. Sebab pada ketika ini pun kita tahu bahawa kerajaan sedar perkara ini dan cuba untuk membuat beberapa penambahbaikan. Contohnya rang undang-undang kredit pengguna ini pun sedang digubal dan mempunyai 3 fasa yang bermula pada tahun ini, dan fasa kedua tu tahun 2025 dan fasa ketiga tu tahun 2030. Dan kita juga tahu bahawa Akta Pemberi Pinjaman Wang pinjam wang 1991 ini pun juga dijangkakan akan dipinda
ia sudah pun dipinda pada tahun 2011, tapi kita tahu kerajaan sekarang pun juga menyemak untuk melihat bagaimana ia boleh dipinda dan sebagainya lah. Jadi sebab itu saya fikir untuk kita melihat sama ada ia patut diletakkan di bawah Bank Negara ataupun tidak, kita perlu lihat juga apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan, dan juga kita perlu faham bahawa di Malaysia ni kredit komuniti ni dia bukan di bawah institusi kewangan seperti bank-bank komersial. Jadi mungkin ada perkara ataupun kekangan di situlah, tapi bagi saya akhirnya yang penting tu adalah pengguna yang meminjam ni perlu tahu hak mereka dan perlu jelas membezakan antara kredit komuniti ini dan juga syarikat yang tidak berdaftar, tidak berlesen lah, dan juga antaranya adalah Along. Jadi ini yang saya fikir macam mana kita nak bezakan, rakyat kena tahu hak mereka. Hak mereka sebagai peminjam. Macam tadi pun kita dah tengok contoh tu. Yang penting tu salinan pinjaman tu penting. Apa yang kita tanda tangan, apa yang telah diletakkan, apa yang dia kena spell out clearly, segala dan yang paling penting tu kadar faedah tu. Kadar faedah tu yang ditetapkan 12% setahun bagi pinjaman bercagar dan 18% setahun bagi pinjaman tidak bercagar. Ini penting. Kalau dia lebih daripada itu, ada yang lebih 5% sebulan dan sebagainya, kita dah nampak bahawa memang ada perkara yang tak betul lah di sini. Terutamanya bila perjanjian-perjanjian dibuat hanya secara yang verbal saja. Ini kita dah tahu dia sudah pun ada perkara yang boleh ada syak wasangka lah. Dan bila kita menandatangani perjanjian itu, kita perlu tahu lokasi yang dilesenkan itu. Itu juga perkara yang penting lah. Jadi saya fikir asasnya pada ketika inilah kita perlu tahu hak kita sebagai peminjam itu. Saya suka bila doktor sebutkan kita kena tahu hak kita. Dan sebelum bersiaran tadi saya sempat baca ke doktor, syarikat kredit komuniti ni di seluruh Malaysia lebih 4,000 syarikat yang wujud seperti ini. Jadi mungkin sedikit sebanyak penguatkuasaan untuk memantau setiap satu tu perlu dilakukan walaupun sukar. Dan saya rasa ini antara soalan yang ditanyakan oleh para penonton juga. Dan saya juga ingin tanya, kita melihat method ataupun cara yang dilakukan oleh syarikat kredit komuniti, bukan semua tapi setengahnya. Bagaimana kita nak membezakan apabila terma-terma sebelum perjanjian itu dilakukan adalah berbeza dengan satu pinjaman yang dilakukan dari Along? Sekiranya seseorang itu mungkin tidak begitu cakna dengan perbezaan pinjaman daripada Along dan juga kredit komuniti. Bagaimana, doktor? Okey, pertama sekali, jumlah yang pada sekitar 4,927 saya tengok data terkini, tapi tidaklah semua yang kita katakan ada mempunyai masalah. Kalau kita lihat data pun lebih 355 tu telah pun disiasat contohnya. Jadi ini pada sekitar 7% macam itulah. Jadi maksud dia secara keseluruhannya tidak semualah yang bertindak sebagai Along dan sebagainya. Jadi persoalan bagaimana kita nak tahu dan jelas dalam perbezaan ini. Pertama sekali memang yang saya lihatlah kalau kita tengok daripada pengalaman dan juga kita dengar tadi pengalaman saudara yang telah pun tadi disiarkan itu, jadi menunjukkan bahawa kita tahu ada perkara-perkara yang mungkin kita kata dia macam kita boleh syak lah, macam cara tidak ada dengan menggunakan agreement yang betul, hanya sebab asas dia sebenarnya macam ni saja, sama ada syarikat ini berlesen ataupun tidak berlesen. Kalau dia tidak berlesen itu memang itu adalah yang cenderung ke arah Along ataupun syarikat-syarikat yang kita kata tidak berlesen ini. Tapi ada juga yang mungkin dia bukan Along tapi mungkin dia nak cuba mengeksploitasi dia mengambil kesempatan lah. Dia tahu yang ada setengah pihak ni sudah begitu terdesak nak mendapatkan pinjaman. Jadi ini juga perkara yang saya fikir perlu dilaporkanlah. Jadi mungkin tidak perlu kita teragak-agak untuk membuat laporan. Jika tidak ada syak perkara-perkara yang kita nampak mungkin pertama sekali itu kalau kita guna verbal, apa yang kita mungkin persetujui itu, mungkin nanti satu hari dia akan boleh jadi adanya perubahan dan sebagainya. Jadi saat itu perlunya Akta Pemberi Pinjaman Wang 1991 tu. Baik. Sebab dia akan spell out dengan jelas lah apakah terma-terma perjanjian yang ada lah. Jadi yang secara asas dia tu
contohnya berapa banyak peratus secara peratusan dia, dan juga berapa banyak bila masa nak dibayar dan sebagainya. Yang itu semua saya fikir perlu jelaslah sebelum kita nak involve dengan credit community ni. Yeah. Saya kira perjanjian bertulis salinan itu sangat penting supaya selepas Saban Hari itu kita ada satu orang kata bukti untuk ditampilkan di mahkamah dan sebagainya. Baik, Doktor, kita risau ya apa yang kita faham tadi, ada syarikat peminjam kredit komuniti ini yang ada lesen tetapi melakukan perkara sebegini rupa. Bukan semua tetapi ada. Itu yang kita risau sebab apa bezanya dengan Alung? Tetapi ada satu perlindungan di mana kononnya berlesen. Dan kita bercakap tentang mangsa ni pula. Ya, Doktor. Mangsa sekiranya dah jadi mangsa, kita dah sedar yang kita ni telah pun tertipu, dimanipulasi. Akta tersebut, Akta Pemberi Pinjam Wang 1991. Bagaimana kita boleh kembali semula ke mahkamah berdasarkan akta itu untuk kata menghentikan penindasan dan juga ketidakadilan yang berlaku pada diri kita selepas dah tertipu dengan kata-kata ataupun tiada perjanjian dengan syarikat pemberi kredit komuniti ini, Doktor. Ya, yang itulah sebenarnya keperluan ataupun mungkin ada kita kata loopholes lah di dalam akta. Satu yang saya katakan, kita pun saya fikir kerajaan pun sedar akan keadaan ini, dan sebab itu akta pemberi pinjam wang ini pun dijangka akan akan dipinda dalam masa terdekat inilah, sebab supaya kita boleh memastikan bahawa perkara-perkara yang didengari itu boleh dielakkan. Tapi yang itulah selagi mana ia jelas dari segi akta, tapi bagi saya apa juga penting ni ekosistem, sebab kita juga perlu ada penglibatan, contohnya daripada Securities Commission dan juga daripada pihak-pihak NGO, supaya kita dapat memantau dan juga memastikan pelaksanaan undang-undang itu dia lebih telus dan juga lebih memihak kepada pengguna. Namun begitu, saya berpendapatlah jika kita mempunyai masalah sebegini, sebenarnya perkara yang lebih penting selain daripada kita lihat aspek perundangan ini adalah bagaimana kita melihat dari segi ekosistem dan juga dari segi ekonomi masyarakat itu secara keseluruhan lah. Jadi ini melibatkan perubahan bukan saja daripada sudut kredit, sebab kalau kita tengok ataupun kita cakap berkenaan dengan ekonomi masyarakat, kita tidak boleh hanya melihat kepada isu kredit semata-mata. Dia ada banyak lagi elemen dari segi mungkin pinjaman, dari segi insurans, ataupun akhirnya sekali kita nak lihat bagaimana ekonomi masyarakat ini dapat dibangunkan supaya kita akhirnya tidaklah bergantung kepada kredit dalam kita nak mencari penyelesaian dalam isu kewangan dalam konteks masyarakat. Jadi itu bagi saya lebih pentinglah untuk kita lihat di masa hadapan. Baik. Doktor telah memberikan sedikit nasihat supaya kita tidak mungkin terlampau terdesak sehingga mencari bantuan kredit seperti ini. Tapi hakikatnya ramai yang memerlukan dan mungkin kita harapkan juga ada sedikit perubahan daripada sudut bantuan ataupun kerjasama agensi untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Akhir sekali, Doktor, satu nasihat mungkin kepada dua pihak, pengguna atau peminjam dan juga syarikat-syarikat kredit komuniti yang mungkin barangkali melakukan perkara yang tidak elok seperti ini. Apakah yang boleh disampaikan untuk pemahaman dan menjelaskan situasi seperti ini, Doktor? Akhirnya bagi saya apa yang penting adalah peminjam yang sebenarnya perlu, sebab sebenarnya benda ni pun wujud sebab adanya permintaan. Okey, jadi kalau tidak ada permintaan, dia tidak ada penawaran. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita sebagai peminjam, okey, kalau kita nak menggunakan instrumen ini, kita perlu peka terhadap hak kita dan juga memastikan apa yang telah pun kita persetujui itu ada hitam putih. Dia kena ada hitam putih dan jelas, ada dokumen yang jelas, dan juga kita perlu memastikan bahawa bila ada berlaku contoh kita lambat bayar dan sebagainya, tidak ada elemen-elemen yang berbentuk kekerasan, yang cuba untuk mengunggut dan sebagainya. Saya fikir itu bukanlah dari segi objektif asal
kredit komuniti ini diwujudkan. Jadi itu penting. Untuk dari segi pemain-pemain ataupun syarikat-syarikat yang berlesen ini, yang itulah kita harapkan mereka pun dapat melaksanakan perniagaan mereka dengan baik, dan kita pun faham memang sekarang keadaan memang agak terdesak lah. Kalau kita tengok pun pengeluaran KWSP pun ada lagi suara-suara yang inginkan pengeluaran tersebut. Jadi ini semua kan bahawa memang tidak dinafikan pasca pandemik, memang dari sudut ekonomi rakyat itu memang ada banyak lagi perkara yang masih lagi belum pulih sepenuhnya. Jadi saya nampak kredit komuniti ini adalah satu instrumen yang baik, tapi sememangnya perlu ada penambahbaikan lah di masa seperti yang telah kita bincangkan tadi. Betul. Instrumen yang bagus, tetapi kalau disalahgunakan dan kita sebagai pengguna atau peminjam ini tidak mengambil tahu dan sekadar ingin duit yang pantas, itu bukan satu penyelesaian yang bagus. Jadi kita kena cakna dengan segalanya, pastikan kena ada black and white itu. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin, pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan di Universiti Utara Malaysia. Sudi meluangkan masa. Terima kasih doktor, memberikan penjelasan yang sangat jitu. Terima kasih.